Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah Ta'ala, malam ni kita bertemu dalam rumah Allah, dalam masjid Ampangan, Masjid Sending. Kita selepas tunaikan solat fardu maghrib berjemaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga menghayati ayat Al-Quran. Mudah-mudahan majlis kita ini diterima oleh Allah dan menjadi sebab pengampunan untuk kita di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, majlis kita yang sedang berlangsung dalam masjid, maka kita beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis kan bagi tahu bahawa orang yang duduk dalam rumah Allah Ta'ala berhimpun baca Al-Quran, maka pasti turun sakinah dan diliputi rahmat, dan juga malaikat mengerumuni peserta majlis itu, dan juga Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. InsyaAllah. Semoga kita tergolong di kalangan mereka itu. Memang ada hadis jelas kan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa 'affatumul malaika wa dzakarahumullahu min fi man indah. Tidaklah berhimpun mana-mana kumpulan manusia dalam salah sebuah rumah Allah. Mereka baca Al-Quran, mempelajarinya, tadarusnya, maknanya mempelajari dan menghayatinya, maka pasti turun pada mereka sakinah, rahmat meliputi mereka, malaikat mengerumuni mereka, dan Allah menyebutkan nama mereka di hadapan makhluknya. Okey, baik. Jadi kita juga niat iktikaf kerana majlis kita berlangsung dalam rumah Allah, masjid. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik, sambung. Kita sambung. Sebelum tu kita sekarang sedang baca Al-Quran. Kita tahu di negara luar, terutama di Gaza, Palestin dan seluruh Palestin, dan juga di Masjidil Aqsa dan kawasan-kawasan di Palestin, sekarang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat, dan hari demi hari masih lagi mereka dalam ujian daripada Yahudi Zionis. Maka kita baca Al-Quran ni, kita niatkan amalan yang kita buat ni termasuk amalan soleh, dan juga antara amalan soleh yang afdal kerana kita baca Quran. Kita niatkan amalan kita ini supaya Allah bantu mereka di sana. Kita berhimpun baca Quran, kita niatkan amalan kita ini yang sedang kita baca ni, walaupun ialah kita mungkin tidak baca macam orang yang hebat, tapi kita berniat dengan amalan soleh kita ini, tawassul. Ini dipanggil tawassul dengan amal soleh. So, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala bantu mereka di sana. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Kita sambung. Malam ni surah Al-A'la. Surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Surah Al-A'la. Muka surat 591. Muka surat 591, juzuk 30. Muka surat 591, juzuk 30, surah Al-A'la. Kita sebenarnya dah baca sebahagian daripada surah Al-A'la ni. Malam ni kita sambung ayat seterusnya. Tapi oleh kerana surah Al-A'la ni tidaklah panjang sangat, maka saya ingat kita baca semula dari awal, tapi nanti tafsirnya kita baca daripada yang kita sambung yang dulunya, yang minggu kedua punya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa.
Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. Baik, kita berhenti situ dulu, nanti kita sambung ayat yang seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dulu kita dah baca sampai ayat Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sampai ayat 5 tu kita dah baca. Dan dah diterjemahkan dan juga dah ditafsirkan sedikit sebanyak. Baik. Malam ni kita sambung daripada ayat sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Baik. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepada engkau. Sanuqri'u, kami akan bacakan kepada engkau. Ka tu engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tansa, maka atau lalu engkau tidak akan melupakannya. Kau tak akan melupakannya. Kami akan bacakan kepada engkau, maka kau tak akan melupakannya. Kami akan bacakan, iaitu Allah Ta'ala. Allah bacakan apa? Makna bacakan Quran. Tapi melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi ayat ini ialah bisyarah. Bisyarah ni makna khabar gembira daripada Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala akan sampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW melalui wahyu yang dihantar oleh Jibril alaihissalam. Baginda SAW satu orang ummi, makna baginda tidak membaca, maksudnya tidak membaca dan tidak juga menulis. Tidak boleh membaca, tidak juga menulis. Tetapi apa yang Jibril alaihissalam sampaikan, Nabi SAW akan hafal dan baginda tak akan lupa sampai bila-bila. Maknanya ini ialah khabar gembira. Ayat ini sebenarnya dia menunjukkan kepada mukjizat Nabi SAW dalam dua bentuk. Ayat ini mukjizat kepada Nabi SAW dalam dua bentuk. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi tahu apa yang berlaku nanti. Apa yang berlaku? Iaitu Allah Ta'ala akan sampaikan Quran kepada Nabi SAW. Yang ini mana perkara yang akan berlaku. Jadi ini mukjizat kepada Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW akan hafal Al-Quran itu setelah disampaikan kepada baginda, tanpa perlu maknanya baginda ulang dan juga berkali-kali, dan juga baginda tak akan lupa terus Al-Quran tersebut. Jadi ayat ini makna ayat Allah bagi tahu. Allah kata kami akan sampaikan Quran kepada kau. Sanuqri'uka, nuqri'u ni makna ajarkan atau sampaikan Quran kepada engkau. Lalu kau tak akan lupakan dia. Makna Quran apa yang dibaca itu kau akan ingat sampai bila-bila. Jadi Nabi SAW memang ingatannya begitu kuat. Itu antara, kalaulah umat baginda SAW boleh mengingat ratusan ribu dan boleh mengingati perkara yang begitu banyak, macam ulama-ulama hadis mengingati begitu banyak perkara, maka lebihlah lagi ketua mereka, ketua orang beriman, ketua para muhaddisin, ketua ulama tafsir Nabi SAW. Nabi SAW ingatannya pasti lebih kuat. Baik, jadi Nabi tidak akan lupa Al-Quran tersebut. Okey, sanuqri'uka fala tansa. Jadi ini ayat ni khabar gembira daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW.
illa masya Allah. Fala tansa, kau tak akan lupa, illa masya Allah, melainkan apa yang Allah menghendakinya. Makna melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ma tu apa? Sya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk baginda sallallahu alaihi wasallam lupakan, maka itu baginda akan lupakan. Ini apa maksudnya? Kalau ada kan, bila Allah sampai ke ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh dibaca, itu baginda pasti akan ingat, baginda tak akan lupakan. Tapi ada ayat yang diturunkan kepada baginda, lepas tu ayat tu dimansuhkan. Maknanya tak perlu tak dibaca, dah dimansuhkan. Itu maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam lupa. Lupa di sini maknanya baginda tak baca lagi. Maknanya baginda lepas tu tak baca pun ayat tersebut. Sebab dalam ayat Quran ni ada juga beberapa ayat yang dalam tafsir pada jelaskan, hadis pada bagi tahu, ayat yang dulunya diturunkan tapi kemudian dimansuhkan. Dipanggil mansukhut tilawah, dimansuhkan bacaannya. Jadi ayat tu tak dibaca lagi. Kan? Antaranya berkenaan dengan ayat dalam usul fiqh, kitab usul fiqh dan juga kitab tafsir, hadis pada sebutkan. Antara dulu ada satu ayat, azanatu wazani farjumuhuma albattah. Ini antara ayat berkenaan dengan orang zina. Tapi ayat tu dah dimansuhkan bacaannya. Hukum ada tapi ayat tu dah dimansuhkan. Jadi mana-mana ayat yang Allah turunkan kemudian dimansuhkan bacaannya, maka itu mana baginda sallallahu alaihi wasallam tak sampaikan. Mana yang tak mansuh baginda sampaikan dan terus dibaca sehinggalah ke hari ini. Jadi semua sekarang ni ayat Quran yang baginda sampaikan kepada kita, maka itulah ayat yang baginda tak pernah lupakannya dan sehingga ke hari ini kekal. Okey, baik, sambung. Sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah. Illa masya-Allah ni melainkan apa yang Allah kehendaki. Maknanya apa yang Allah kehendaki baginda lupakan, maksudnya ayat itu dah dimansuhkan. Jadi bukan sini kata baginda lupa, bukan. Maknanya memang Allah nak baginda lupakannya. Maksudnya itu dah dimansuhkan. Okey. Kemudian innahu, ayat seterusnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia sebenarnya ayat ni Nabi SAW dulu bila Jibril AS datang kepada baginda SAW, baginda akan Jibril AS akan sampaikan Quran kepada baginda SAW, ayat Quran. Nabi SAW akan ingat, baginda akan baca bersama dengan Jibril AS. Maksudnya Jibril baca, Nabi SAW dengar dan baginda baca. Ataupun mungkin Jibril baca, Nabi juga ikut baca. Boleh jadi macam kaedah kita tadi. Wallahu alam. Tapi maknanya kita baca, contoh tadi saya baca, tuan-tuan pun baca. Tapi tuan-tuan tengok, Nabi SAW mungkin dengan Jibril AS, Jibril baca, Nabi dengar, lepas tu Nabi SAW pun ulang. Baik. Jadi kadang-kadang pernah, dulu-dulu Nabi SAW bila baginda baca dengan Jibril AS, baginda baca dengan begitu kuat. Baginda baca kuat-kuat. Kerana baginda khawatir bahawa baginda akan terlupa. Baginda sallallahu alaihi wasallam terlupa. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala pun ingatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir, jangan, maknanya orang kata jangan kamu takut, jangan khawatir, jangan kelang kabut. Tak apa, baca macam biasa. Kerana apa yang kau baca, kau tak akan lupa. Jadi tak payah susah-susah nak baca terlalu kuat. Maknanya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu dalam ayat dalam surah Qiyamah pun ada Allah Taala sebutkan, kan? Allahumma salli ala dekat dalam surah Qiyamah pun Allah Taala ada bagi tahu bahawa jangan baca Quran dengan begitu laju. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Jadi Allah bagi tahu jangan baca begitu laju, jangan baca begitu kuat. Ini kerana waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir bahawa baginda akan terlupa ayat tersebut. Jadi ini Allah tenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah kata jangan kau penatkan diri kau baca begitu kuat ayat itu dengan begitu nyaring. Jangan risau. Ayat yang kami sampaikan pada engkau, kau tak akan lupa. Kau akan ingat sampai bila-bila. Kan? Okey, baik. Ada orang zaman dulu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yalah, satu, Nabi SAW lah.
Itu sudah pasti. Tapi banyak orang zaman dulu kadang dengar sekali je, maka boleh terus ingat. Kan? Dan ingat tu lama. Orang zaman dulu lah, saya tak cerita Nabi SAW. Nabi SAW tu sudah pasti. Tapi orang zaman dulu pun kalau kita tengok kan, ada mereka dengar satu perkara sekali, lepas tu mereka ingat terus. Dan dia dengar tu pula bukan benda yang biasa-biasa, makna benda yang begitu rumit. Macam zaman dulu, kadang mereka bila disampaikan hadis kan, kadang-kadang perawi tu dia akan sampaikan, guru sampai tu, kata guru, dia sampaikan, saya dengar hadis ni daripada guru saya, daripada guru saya, daripada guru saya, daripada guru saya. Kemudian daripada sahabat sampai Nabi SAW. Dan dia pun baca hadis Nabi SAW. Kadang mungkin perantara nak sampai pada guru tu mungkin 5, 6 atau 7 kadang. Mungkin 5 ke mungkin 5, 6. Lepas tu sahabat, lepas tu Nabi. Dan dia pun sampaikan hadis tersebut. Kadang-kadang dalam satu-satu majlis, mungkin guru tu menyampaikan mungkin kadang sampai 100 hadis. 100 hadis. 100 hadis. 100 hadis itu ialah bersama dengan sanadnya. Sanad tu lah guru-guru tu tadi. 100 hadis dalam satu majlis. Orang pada zaman dulu adalah biasa 100 hadis yang didengari itu didengari sekali dan terus ingat. Didengari sekali dan terus ingat. Ni ingatan Allah bagiku kuat. Zaman ni mungkin ada orang macam tu tapi kurang lah. Yang kita banyak, yang lupa tu banyak dibanding ingat. Kadang kita dengar sekejap, lepas tu lupa. Dengar 100, mungkin ingat 1. Yang 1 tu pun tak komplit. Zaman kita ni. Tapi orang zaman dulu, Allah bagi ingatan yang begitu kuat. Kan? Jadi sebab itu mereka, bila riwayatkan hadis, satu mereka riwayatkan dengan begitu tepat. Walaupun kadang-kadang mungkin ada tertukar-tukar, tapi biasa kadang mereka riwayatkan dengan begitu tepat. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk menjaga hadis Rasulullah SAW. Jadi sebab itu Allah bagi pada mereka ingatan yang begitu baik. Ingatan yang begitu kuat. Zaman ni, kalau mungkin ada orang macam tu, kita mungkin akan kata begitu hebat. Tapi zaman dulu adalah biasa. Zaman dulu adalah biasa. Okey, sambung. Kemudian, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra, sesungguhnya dia ya'lamu, dia mengetahui al-jahra ni maknanya apa yang dinyatakan. Makna apa yang dinyaringkan ataupun yang dinyatakanlah. Dia mengetahui apa yang nyata, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Dia iaitu Allah Taala. Allah Taala Maha mengetahui apa yang nyata. Nyata di sini sama ada perkataan atau perbuatan. Perkataan, perbuatan, semuanya Allah Ta'ala tak tahu. Wa ma yakhfa, dan dia juga tahu apa yang tersembunyi, makna perkataan dan juga perbuatan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia tahu apa yang nyata dan apa yang tersembunyi. Di sini sama ada cakap, qaul atau fi'il. Fi'il makna perbuatan. Qaul makna cakap. Kalau perlahan, kekuat, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Perbuatan, sama ada orang nampak, tak nampak, maka semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, wa nuyassiruka lil yusra. Tadi ke atas, Allah bagi tahu, sanuqri'uka fala tansa. Pertama, Allah bagi tahu, Allah akan ajarkan Quran. Allah Ta'ala ajarkan Quran. Lepas tu Allah bagi tahu lagi, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan kepada engkau. Wa nuyassiru, nuyassiru makna kami mudahkan. Daripada yassara yuyassiru taisiran. Kami akan mudahkan kepada engkau. Kami akan mudahkan kepada engkau lil yusra, kepada yang mudah. Al yusra. Yusra ni terjemah dia mudah. Kami akan mudahkan kepada engkau wahai Muhammad, kepada yang mudah. Kepada yang mudah. Apa yang dimaksudkan dengan mudah di sini? Ini para ulama tafsir, mereka berbeza pandangan apa yang dimaksudkan dengan yusra. Yusra makna mudah. Ada yang mengatakan, kalau dalam tafsir Jalalain, Imam Mahalli mengatakan al-yusra iaitu mudah di sini makna syariat. Kami maknanya kami akan mudahkan, kami akan tunjukkan kepada engkau syariat yang mudah. Syariat itu apa? Syariat Islam lah. Syariat Islam. Syariat Islam kami akan tunjuk kepada engkau syariat yang mudah. Maknanya pertama kami akan ajarkan Quran.
Dan kami juga akan ajarkan kepada engkau syariat Islam yang mudah. Kami akan mudahkan kepada engkau syariat Islam. Syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam ini ialah mudah. Kan? Mudah kenapa? Kenapa dikatakan syariat Islam mudah? Kerana hakikatnya kalau orang nak buat, maka dia boleh buat. Kan? Yang tak nak buat tu memang tak boleh cakap apa. Tapi kalau orang boleh buat, maka orang boleh beramal dengan syariat Islam. Berbeza dengan syariat umat yang terdahulu. Syariat umat yang terdahulu begitu berat. Dan nak taubat pun berat. Nak ibadat pun berat. Nak solat pun berat. Kan? Zaman dulu mereka nak solat, tak boleh solat sembarangan tempat. Ini sebagai contoh, mereka dulu kalau nak solat, kena solat di tempat yang dikhususkan masjid. Maksudnya di tempat yang dibuat tempat ibadat, mereka boleh solat kat situ je. Umat Nabi Muhammad SAW, di mana-mana mereka pergi, maka mereka boleh solat. Yalah, maknanya kalau contoh kata masjid tak ada, tepi jalan solat. Kan? Yalah, kalau ada boleh solat, tempat tu jadi suci, boleh solat. Tahu kiblat, maka boleh solat. Tapi orang terdahulu hanya boleh solat di tempat yang dikhususkan untuk solat. Tempat rumah-rumah ibadat, masjid lah, maka mereka boleh solat. Umat terdahulu juga ada solat. Kemudian apa lagi? Umat Nabi Muhammad SAW, kalau air tak ada, boleh pakai tanah. Kalau air tak ada, maka boleh pakai tanah. Umat terdahulu mesti pakai air. Dan taubat juga Allah Ta'ala mudahkan. Kan? Orang zaman dulu kadang kalau terkena najis tu pakaian tersebut kena terus yang terkena najis kena terus dibuang. Ada antara mereka yang taubat dengan cara perlu dibunuh. Maknanya tak diampunkan dengan hanya minta istighfar. Jadi orang terdahulu ada syariat berat untuk mereka. Tapi umat Nabi SAW, Allah mudahkan syariat mereka, iaitu syariat Islam ni syariat yang mudah. Tapi ada juga tafsir yang mengatakan al-yusra di sini ialah syurga. Kami akan mudahkan kau kepada syurga. Kami akan mudahkan kau kepada syurga. Apa maksudnya? Kami akan tunjukkan kepada kau amalan yang membawa ke syurga. Amalan yang membawa ke syurga. Mana amalan yang mana mudah yang membawa pada syurga. Jadi kalau kita tengok antara tafsir itu juga dekat-dekat. Bila syariat Islam mudah, siapa amal masuk syurga. Satu lagi kata yusra ialah syurga. Dalam bahasa Arab, dia yusra ni dia dipanggil kalimah yang digunakan untuk feminin, untuk perempuan. Yalah macam Inggeris kan. Kalau Melayu kita panggil dia je, tapi kalau Inggeris pun ada kan. Ada kalau laki he, kalau perempuan she kan. His, her. Ni guna untuk, yalah Inggeris pun ada beza-beza kan. Jadi ada kalimah yang digunakan untuk laki dan juga perempuan. Satu untuk laki kan. Muannas iaitu perempuan ni untuk feminin kan. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil ada mudzakkar muannas. Mudzakkar dan juga muannas. Mudzakkar dan juga muannas. Mudzakkar makna untuk lelaki, menunjukkan pada lelaki. Dia kadang bukan seperti lelaki, tapi macam kalimah tu menunjukkan lelaki. Dan ada kalimah yang kadang menunjukkan kepada perempuan. Jadi macam yusra ini, dia kalimah dia iaitu menunjukkan pada feminin, muannas. Maka kerana itu bila para ulama kata bila kami mudahkan kepada kau pada yang mudah. Tapi kalimah yusra menunjukkan kepada muannas, feminin. Oleh kerana itu para ulama mencari apa kalimah yang feminin untuk nak sesuaikan dengan yusra ni. Mudah-mudahan faham mudah-mudahan boleh difahami apa yang saya sampaikan ni. Maksudnya yusra ialah kalimah muannas. Inggeris kata feminin. Jadi para ulama cari apakah kalimah yang sesuai masuk dengan ni. Jadi sebab itu kalau dipanggil syariat dekat ujung dia ada ta, syariah ta. Ta itu menunjukkan kepada feminin. Jadi sebab itu maksud yusra tu para ulama kata mungkin syariat al-yusra yang mudah masuk. Atau ada juga kata jannah, syurga bahasa Arab panggil jannah. Maka jannah tu juga ialah feminin. Maka sebab itu para ulama tafsirkan dengan dua. Sama ada yang dimaksudkan dengan yusra di sini syariah al-yusra, syariat yang mudah, ataupun al-jannah al-yusra, jannah yang mudah. Sebab itulah keluar tafsir tu. Sama ada dimaksudkan syariah ataupun dimaksudkan ialah apa tadi? Syurga, jannah. Sebab syariah lah. Arab membagi syariah. Yusra, satu lagi syurga. Syurga ialah jannah. Itu maknanya ulama cari tafsir yang paling hampir. Okey, baik.
Tapi ini semua ilmu yang berkait dengan bahasa Arab. Dulu pun saya pernah jelaskan bahawa tafsir ni dia bukan boleh buat sebarang-sebarang orang. Bukan boleh sebarang orang nak tafsir Quran. Boleh tafsir Quran ialah mesti mahir. Bila kata mahir maknanya masak dan menguasai 15 jurusan ilmu baru boleh tafsir Quran. Bahasa Arab tu confirm kena ada. Bahasa Arab, nahwu, saraf, ilmu istiqaq, ilmu balaghah, ilmu usul fiqh dan lain-lain ilmu. Dan juga ilmu balaghah. Balaghah pula ada lagi bayan, ma'ani, badi'. Jadi 15 jurusan ilmu kena kuasai dan mahir. Maka baru layak tafsir Quran. Kalau tak layak. Hanya melayak menukil. Menukil lain. Menukil maknanya baca tafsir beritahu pada orang. Jadi macam saya yang duduk depan ni pun tak layak tafsir Quran. Saya duduk depan ni hanya baca tafsir sampai kepada orang. Jadi yang tafsir ni maknanya dia si tafsir. Itu ulama besar. Mesti kuasai 15 jurusan ilmu. Jadi ni orang awam lagilah tak payah tak usah nak menipu. Kan? Maknanya memang lagi tak layak lah. Bukan merendah, mana tak layak. Kerana bahasa Arab pun tak boleh, macam mana nak tafsir Quran? Kalau boleh Inggeris, macam mana mahir pun. Tapi kalau Arab tak boleh, maka tak boleh tafsir Quran. Pertama, mesti kena kuasai Arab. Tapi kalau kuasai Arab pun tak cukup lagi. 15 jurusan ilmu. 15. Dan Arab tu baru dia punya permulaan. Dan lepas tu lagi banyak lagi ilmu. Jadi, bukan sebarang-sebarang ulama' yang layak untuk tafsir Quran. Zaman kita ada, tapi tak ramai. Tapi tak ramai. Bahkan ulama Arab lah. Ulama Arab. Okey, baik. Sambung. Saya nak sampaikan tadi berkenaan dengan kalimah yusra tu. Maknanya apakah yang sesuai untuk dia. Jadi Allah kata kami akan mudahkan kepada engkau, wahai Muhammad, kepada syurga atau kepada syariat yang mudah. Fadzakir in nafa... ni tak... Okey. Tadi kita dah baca ke fadzakir in nafa'ati dzikra? Belum baca lagi kan? Okey, kita sambung baca. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik. Tadi kita baca sampai wa nuyassiru kalil yusra. Kemudian Allah sambung lagi fadzakir in nafa'atid dzikra. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Baik. Fadzakir, berilah peringatan. Berilah peringatan. Ini dipanggil fa'il amar, makna perintah. Perintahlah. Kepada siapa perintah ni? Makna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah peringatan, fadzakir, berilah peringatan, iaitu beri peringatan dengan Quran. In nafa'atid dzikra. Sekiranya nafa'atid dzikra, sekiranya memberi manfaat oleh peringatan itu. Sekiranya memberi manfaat oleh peringatan itu. Berilah peringatan sekiranya peringatan itu memberi manfaat. Tapi mana di sini Allah tak bagi tahu kepada siapa peringatan itu memberi manfaat. Kemudian ulama tafsirkan
Beri peringatan dengan apa? Dengan Quran. Maknanya beri peringatan dengan bacakan Quran. Nabi SAW dulu banyak bagi peringatan dengan baca ayat Quran. Dakwah dengan membaca ayat Al-Quran. Kalau orang Arab dulu mereka faham Quran, maka bila baca Quran, maka itu juga dakwah dan mereka faham. Ini Quran daripada Allah Ta'ala ataupun daripada manusia. Jadi mereka faham. Ini bukan daripada ayat manusia. Baik. Jadi berilah peringatan dengan Quran. Daripada mana lahir tafsir beri peringatan dengan Quran? Dalam ni hanya kata beri peringatannya. Tafsir datang beri peringatan dengan Quran sebab ke atas ayat Allah bagi tahu pasal Quran. Kalau Allah kata sanuqri'uka fala tansa. Jadi Allah sambung beri peringatan. Makna beri peringatan dengan Quran yang kami berikan pada kau. Sekiranya peringatan tu memberi manfaat. Kepada siapa yang peringatan tu memberi manfaat? Tu kat depan tu. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Akan mendapat peringatan. Yadzakkaru ni makna mendapat atau mengambil lah. Mendapat atau mengambil peringatan. Man yakhsha, orang yang takut. Orang yang takut. Maknanya orang yang takut yang akan ambil peringatan daripada peringatan yang Nabi SAW berikan. Peringatan tu maknanya peringatan Al-Quran tu lah. Dan juga dakwah Nabi SAW. Orang yang takut pada siapa? Takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kat ayat lain Allah ada beritahu, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Jadi ini sebenarnya juga ayat untuk Allah Ta'ala tenangkan kepada Nabi SAW. Sebab ada orang Nabi SAW berdakwah, mereka tak mau dengar dakwah Nabi SAW. Tapi Allah beritahu, jangan risau wahai Muhammad. Ada orang yang takut kepada Allah, dia akan dengar dan akan terima dakwah kau. Tapi memang tak nak takut kepada Allah Ta'ala, maka dia tak dapat peringatan. Tapi ada orang, dia takut kepada Allah, maka dia akan dapat peringatan. Jadi ada yang beriman, ada yang tak beriman. Baik. Jadi orang yang takut kepada Allah, maka dia akan dapat peringatan. Itu golongan pertama. Sayadzakkaru man yakhsha. Man yakhsha mana orang yang takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Ta'ala. Wa yatajannabuha al-ashqa. Dan akan menjauhinya. Tu nya. Dan akan menjauhinya al-ashqa, orang yang celaka. Orang yang celaka akan menjauhinya. Maknanya yang takut akan beriman, mana akan dapat peringatan. Tapi orang yang celaka akan menjauhinya. Dia tajannub ni asal bukan terjemah menjauhinya, maksudnya dia akan letak kat tepi. Maknanya orang yang celaka akan letak Quran kat tepi. Itu asal lafaz tajannub. Ya tajannabu. Ya tajannabu bukan sebenarnya makna menjauhi, maknanya meletakkan tepi. Senang cerita maksud tak terimalah. Dia tak dapat peringatan. Dia tak hiraukan Quran itu. Siapa? Allah kata orang yang celaka. Orang yang celaka. Tu wa yatajannabuha. Ha ni dia ialah kalimah feminin. Kata ganti nama yang feminin. Dia. Ni kembali kat siapa? Ni kembali kepada atas tadi. Ada lafaz az-zikra. Kan kat atas tadi? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan sekiranya peringatan memberi manfaat. Zikra ni lafaz dia feminin, muannas. Sebab itu Allah guna juga wa yatajannabuha. Tu kembali pada zikra. Mana orang yang celaka, dia akan mengesampingkan, maksudnya letak kat tepi. Dia akan mengenepikan Quran itu. Dia tak akan hiraukan Quran. Siapa orang celaka ni? Orang celaka kat sini maksudnya orang kafir lah. Orang kafir. Orang kafir. Ada juga dalam tafsir yang dimaksudkan itu iaitu pembesar-pembesar Quraisy yang tak nak beriman. Antara dia Walid dan juga ataupun Utbah. Sebab ni ada kisah dia kerana Nabi SAW pernah dakwahkan mereka tak terima. Walid makna Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni antara pembesar Quraisy. Nabi SAW dah baca Quran panjang dengan dia. Dia pun tahu benar tapi lepas tu dia tolak. Dan antara dia juga Utbah. Ni Utbah ni pembesar Quraisy, Utbah bin Rabi'ah. Dia ada dua beradik, Utbah dengan Syaibah. Tapi iaitu Utbah ni. Utbah ni siapa? Utbah ni ialah ayah kepada Hindun ni isteri kepada Abu Sufyan. Tapi anak dia masuk Islam. Anak dia Hindun tu masuk Islam lah. Tahun 8 Hijrah.
suami dia Abu Sufyan. Jadi kalau kita tengok nama Hindun, Hind binti Utbah. Jadi ayah dia dulu antara musuh ketat Islam dan kemudian banyak menentang Islam dan juga menyusahkan Islam dan juga menyusahkan orang Islam. Ayah dia antara yang terbunuh di dalam peperangan Badar di sebelah pihak orang kafir. Antara 70 orang yang terbunuh. Jadi ada yang juga menyebutkan bahawa Al-Ashqa ni orang yang celaka, orang kafir. Iaitu siapa dia? Mungkin orang kafir secara umum, atau boleh jadi ayatnya khusus kepada satu orang kafir, iaitu siapa? Sama ada yang kata Walid tadi tu, Walid ni pembesar Quraisy, atau ada yang mengatakan iaitu Utbah. Baik. Tapi boleh juga kata makna umum. Mana orang yang celaka iaitu orang kafir, orang yang celaka iaitu orang kafir, mereka akan tidak mendapat peringatan Al-Quran, bahkan mereka menolak Al-Quran. Mereka menepi Al-Quran. Ni sehari 2, 3, 4 hari ni gaduh kan, bab kafir tak kafir ni. Kan gaduh kan. Kita tolaklah bab isu-isu politik ni, kita tak payah bawa masuk masjid dan tak payah tolak. Cuma isu ni kadang perlu difahami. Dalam kalau sesama masyarakat kita, sesama Islam ni dalam masjid, kita berhimpun sesama kita, maka kita tak ada masalah menyebut bahawa orang bukan Islam dengan kafir. Ini dalam masjid, dalam masjid kita cerita tentang Quran, maka kita menceritakan apa dia kafir, siapa dia orang kafir, atau kita menyebutkan bahawa orang ni kafir, perbuatan ni kafir atau orang ni kafir, dengan makna memang kafir lah. Iaitu bukan Islam dengan kafir, sesama kita dalam kita punya komuniti Muslim tak ada masalah. Bahkan memang kita pun perlu tahu apa dia kafir, apa dia tidak. Itu tak ada masalah. Kan sesama kita. Tapi bila kita berinteraksi bersama dengan orang bukan Islam, maknanya orang kafir lah. Kalau kita duduk dengan mereka, maka memang tak sesuai kalau kita panggil mereka dengan kafir. Kan memang dia akan terasa. Sebab benda tu keras kan. Dia akan terasa. Itu yalah, kalau kita duduk mana pergi pun kita tak boleh, tak sesuai kita panggil orang kafir dengan si wahai kafir kan, atau si wahai orang kafir, tidak kan. Sebab tu juga para ulama tulis bahawa dalam Quran Allah hanya panggil orang kafir tu 2 kali dalam Quran, 2 kali. Satu dalam surah apa? Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun kan, surah Al-Kafirun. Satu lagi dengan dalam surah At-Tahrim, kat bawah tu surah At-Tahrim ada Allah kata ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Maksudnya dalam Quran sini 2 kali je. Walaupun begitu panjang Quran tu, tapi 2 kali dia Allah panggil. Itu pun pada tempat yang khusus. Tapi kesimpulan dia ialah kalau kita dalam perhubungan, berinteraksi, dan kalau kita bercampur memang tak sesuai, kita panggil orang bukan Islam dengan panggilan kafir kan. Bahkan kadang-kadang kalau kita duduk dengan orang bukan Islam pun, kita akan tanya, you are Muslim? Kadang-kadang ada kata, I'm not Muslim, I'm Muslim. Memang itu cara perkenalannya kan. Dan juga itu lebih menarik hati untuk dakwah. Tapi kalau sesama kita, tak ada masalah. Kan sebut apakah kafir tak kafir, itu tidak ada masalah. Jadi poin dia ialah kita perlu mengetahui posisi itu macam mana, keadaan itu sahaja. Jadi bukan masalah besar sangat sampai ni. Tapi kita dalam berinteraksi bersama dengan orang bukan Islam, kita menuding jari dan memanggil dengan panggilan kafir. Ni saya beritahu secara umum, tak ada kaitan dengan isu politik ke apa, tapi sebagai ilmu itu memang tak sesuai. Itu adalah tidak sesuai kan. Walaupun dia memang kafir, tapi terasa betul dia. Memang itu hakikat. Ada ke dipanggil saya kafir? Dia kata, memang kau kafir pun. tapi dia akan terasa kan. Mudah-mudahan tak apalah. Dulu, Sami Belu hidup lagi ke? Tak ada kan? Dulu dia pun pernah cakap kan, mereka panggil saya kafir. Marah dia. La ilallah. Dulu kan, mungkin tuan-tuan berkata benda tu benda lawak. Tapi dia pernah cakap, mereka panggil saya kafir. Padahal saya bukan kafir. Itu mungkin perkara lucu-lucu, tetapi cuma nak bagi tahunya perkataan tu bila bersama dengan mereka dia berat. Jadi kesimpulannya kita orang Islam, dalam berinteraksi kita panggil dengan panggilan yang baik. Muslim tidak Muslim itu, tapi sesama kita tidak ada masalah kan. Orang tu pun dah pergi, khair, tak ada masalah, tak ada apa. Okey, sambung. Dah masuk Isyak ke? Sikit lagi kita nak habiskan ni lah. Jangan tu azan dulu, azan segera. Sambung. Minta azan kita sambung. Kita habiskanlah surah ni nanti. Azan. Siapa muazzin nak? Yelah, itu tercontoh lah. Jadi sama mereka tak payahlah kita timbulkan isu-isu kan. Ya. Banyaklah isunya tapi tak tercontoh.
innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma shalli ala Rasul. Okey, baik, sambung. Okey, tadi saya ada sikit bincang pasal masalah memanggil orang bukan Islam dengan panggilan kafir ketika bertemu dengan mereka, maka itu tidak sesuai. Tapi ada lagi isu lagi berat daripada itu. Isu lagi berat dan lagi berbahaya dari itu ialah memanggil orang Islam dengan kafir. Ini lagi berat. Ini dipanggil fahaman takfir. Iaitu apa dia? Mensyirikkan, mengkafirkan orang yang Islam dengan kerana sesuatu amalan. Ini lagi berat. Kalau kadang-kadang mungkin panggil orang kafir dengan panggilan kafir tak sesuai saja, itu adalah satu isu. Tapi yang lagi bahaya dan lagi berat ialah memanggil orang Islam dengan kafir. Kadang-kadang ini banyak berlaku. Kan orang tu kena buat satu amalan, dia kata, ni kafir jadi kafir. Ini adalah lebih bahaya, dan ni fahaman ni dipanggil fahaman takfir, ini adalah perlu dijauhi. Okey, baik, sambung. Wa yatajannabu al-ashqa. Jadi tadi kan yang takut akan dapat peringatan, yang celaka akan menjauhkan Quran, iaitu akan meninggalkan ataupun tidak menghiraukan Quran. Al-ashqa, kemudian Allah sambung, alladhi yaslan naral kubra, alladhi yang. Jadi dia ayat dia al-ashqa tu sambung, seolah-olah sambung. Alladhi ini sifat kepada ashqa. Jadi siapa al-ashqa tu? Al-ashqa itu ialah alladhi. Alladhi iaitu orang yang. Siapa dia? Orang celaka yang alladhi, orang yang yaslan naral kubra, yang akan terbakar di dalam api neraka yang besar. Di dalam api neraka yang besar. Jadi di sini al-kubra, api neraka yang besar. Bukan, kita kata api yang besar lah. Nar terjemah api je, al-kubra api yang besar. Api yang besar di sini maksudnya seolah ada dua api. Satu nar kubra, satu lagi nar sughra. Nar kubra mana api akhirat. Neraka lah, neraka. Kalau nar sughra, api dunia. Jadi Allah kata nar kubra, iaitu memberi makna api di akhirat. Kalau nar sughra, iaitu api di dunia. Jadi orang yang celaka, iaitu orang kafir ini, akan terbakar di dalam api neraka akhirat yang besar. Iaitu api di akhirat. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak akan hidup di dalamnya. Dia tidak akan mati dalamnya. Wala yahya, dan juga tidak akan hidup. Dia tidak akan hidup mati dalamnya, dan tidak juga akan hidup. Dan tidak juga hidup. Tak mati dalamnya dan tidak juga hidup. Jadi dalamnya fiha, nya tu disama macam tadi kata ganti nama, yang menunjukkan kepada muannas, feminin. Kembali pada mana fiha tu? Fiha tu kembali kepada an-nar. An-nar dalam bahasa Arab ialah dihukumkan muannas, iaitu feminin. Sebab tu Allah guna kubra. Kemudian bila thumma la yamutu fiha, dia tak mati dalamnya, nya tu api tu. Nya tu kembali pada api. Dia tak mati dalamnya, iaitu api tu, api neraka tu. Wala yahya, dan tak juga hidup. Okay, apa makna tak mati tak hidup? Kan ialah dia dah mati dan Allah hidupkan. Tak mati di sini, sedangkan kita tahu keadaan bahawa di akhirat ni ialah keadaan dia satu orang bila dah mati maka dihidupkan. Jadi keadaan dia antara dua dia, sama ada hidup atau mati. Bagaimana pula ada keadaan tak mati tak hidup? Maka ini timbul pertanyaan lah, makna apa maksud tak mati tak hidup? Dia yang maksud dia tak mati di sini ialah kadang-kadang ada orang bila dia mati maka dia mendapat kerehatan. Macam contohnya orang yang syahid, kalau dia mati dia akan dapat, dengan dia mati itu dapat kerehatan. Kan kita mungkin nampak kat dunia dia susah mati, tapi di akhirat dia dapat kerehatan. Kan? Jadi di sini maksud tak mati di sini, bila Allah seksa dalam neraka, dia tak mati dengan dapat kerehatan. Tak mati maknanya terus hidup. Terus hidup. Jadi seolah-olah di sini ada perkara yang kita kata kita kena tambah. Tambah di sini bagi mudah faham. Dia tak mati sehingga mendapat kerehatan. Kan? Maknanya apa? Hidup. Dia hidup dalam neraka. Hidup. Tapi kan orang yang diseksa, kalau biasa diseksa, dia akan mati. Kalau lepas mati, maknanya lepas tu dia dah. Lepas tu kalau dah mati, buat apa kat dia pun tak rasa apa dah. Kalau ada orang dah mati. Kan macam orang yang mati syahid, lepas tu buat apa dengan jasad dia pun, biarlah jasad dah hancur sekalipun, tapi dia dah rehat dah.
Jadi dekat sini bagi tahu bahawa orang yang masuk neraka, dia tak akan mati yang menyebabkan dia dapat rehat. Habis, sebenarnya dia hidup. Tapi kat depan timbul lagi persoalan. Wala Yahya tak juga hidup. Tak juga hidup. Ni macam mana pula? Dia memang hidup. Tapi Allah beritahu kat depan, wala Yahya tak juga hidup. Tak hidup di sini maksudnya dia tak hidup dengan senang lenang. Jadi seolah-olah dia tak mati supaya dia boleh berehat dan tak hidup dengan hidup senang lenang. Jadi kesebenarnya hidup tak? Kesebenarnya hidup. Tapi dia hidup dengan terseksa. Dia hidup dengan terseksa. Jadi dia hidup dalam neraka dalam keadaan terseksa. Okey, baik, sambung. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah. Ni aflaha ni macam dalam azan kan. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Aflaha sama dengan lafaz tu lah. Aflaha yuflihu iflahan. Iaitu memberi makna berjaya. Sesungguhnya berjayalah man tazakka, orang yang menyucikan diri. Orang yang menyucikan diri. Tapi di sini ada juga tafsir mengatakan tazakka di sini maknanya keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Ada juga mengatakan zakat. Zakat tu zakat apa? Zakat fitrah. Tapi ini sebahagian tafsir. Ada tafsir mengatakan tazakka iaitu apa? Keluarkan zakat. Tapi walau bagaimanapun, banyak ulama tafsir mengatakan qad aflaha man tazakka, sungguhnya berjayalah orang yang menyucikan dirinya. Tazakka daripada lafaz tazkiyah. Tazakka tazakian, dan juga daripada lafaz tazkiyah, orang yang menyucikan diri. Berjayalah atau beruntunglah orang yang menyucikan diri. Wa dzakara asma rabbih, dan dia menyebut nama Tuhannya. Dzakara menyebut, isma rabbi nama Tuhannya. Dia menyebut nama Tuhannya. Fa shalla, lalu dia pun solat. Okey, kita tengok ada tafsir yang mengatakan tazakka tadi, ada tafsir mengatakan tazakka ialah memberi makna keluar zakat. Jadi bermakna kalau wa dzakara asma rabbih fa shalla, mereka kata solat tu solat raya. Ialah kan zakat fitrah ditunaikan sebaik-baiknya sebelum solat raya kan. Jadi bermakna Nabi SAW dulu, Nabi tunaikan zakat fitrah, lepas tu baginda pergi ke masjid dan kemudian baginda solat raya. Jadi ini maknanya zakat fitrah dikeluarkan, lepas tu disusuli dengan solat. Jadi kalau tak zakah, berbahagialah orang yang keluarkan zakat fitrah. Zakatlah zakat. Kemudian dia sebut nama Tuhannya. Sebut nama Tuhan kat mana? Time takbir. Kan, time takbir solat tu Allahu Akbar. Fasalla, lalu dia pun solat. Solat mana? Solat raya. Itu kalau kita kata tafsir ni, itu tazakah memberi makna apa? Zakat fitrah atau zakat. Tapi kebanyakan para ulama mereka mengatakan tazakah di sini iaitu makna menyucikan diri. Menyucikan diri, inilah daripada ayat ni juga ramai para ulama mengistimbatkan, istimbat makna mengeluarkan kefahaman bahawa ayat inilah berkenaan dengan kepentingan tasawuf. Tazakah iaitu memberi makna mensucikan diri. Sucikan diri apa dia? Iaitu dengan amalan-amalan tasawuf, dengan amalan tasawuf. Kemudian Allah sebut lagi apakah antara amalan dia? Wa dzakara asma rabbih. Bagaimana dia sucikan diri dan dia sebut nama Tuhannya. Bagaimana? Dengan takbir. Dengan takbir. Makna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebut nama Tuhan. Jadi di antara kaedah menyucikan diri iaitu dengan sebut nama Allah Taala. Iaitu satu dengan takbir, boleh dengan takbir Allahu Akbar, atau dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah kan. Kadang ada lagi kalau dibaca panjang, subhanallah ni pun sebut nama Allah juga. Subhanallah walhamdulillah, nama Allah lagi. Wa la ilaha illallah, nama Allah lagi. Wallahu akbar, itu semua masuk. Nama Allah dekat situ. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka itu pun termasuk menyebut nama Allah Taala. Jadi di sini ada tafsir dan tafsir yang lain kata berbahagialah orang yang mana menyucikan diri. Mana sucikan diri dengan apa? Dengan beriman pada Allah Taala. Lalu dia menyebut nama Tuhannya. Macam mana? Iaitu dengan dia ucapkan takbir. Lepas tu fasalla, lalu dia solat. Maka sebab itulah sebagian ulama mengatakan bahawa solat kena ada takbir. Solat kena ada takbir. Dan takbir ialah rukun. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah sebut wa dzakara asma rabbih fasalla. Iaitu sebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan tu iaitu apa dia? Apa nama? Iaitu takbir. Allahu Akbar.
Kemudian fasalla, lalu dia pun mulakan solat. Mana takbiratul ihram. Iaitu dimasukkan iaitu takbiratul ihram. Tapi lah dalam ulama fiqah ada beza-beza pandangan. Kalau mazhab kita takbiratul ihram ialah rukun. Sebahagian mazhab lain dan mesti kena lafaz Allahu Akbar, lafaz takbir. Sebahagian mazhab lain kata iaitu takbiratul ihram ialah tidak mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Boleh sebut apa-apa nama Allah. Kan? Boleh sebut apa-apa nama Allah Ta'ala. Ni macam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia tak semesti kena sebut. Ya memanglah dia orang biasa sebut Allahu Akbar. Tapi kalau dia sebut lagi nama Allah yang lain, contoh macam Allahu contohnya macam dia kata Allahu A'zam sebagai contoh, maka pun sah mazhab mereka. Mazhab kita tak mesti kena Allahu Akbar. Dia kata dalil dia kat sini wa dzakara asma rabbih, Allah kata sebut nama Tuhan. Allah tak kata pun mesti kena nama Tuhan itu ialah khusus. Kan maknanya Allah kata sebut nama Tuhan lalu lepas tu dia solat. Jadi takbiratul ihram tak disyaratkan, dia kata mesti kena sebut Allahu Akbar. Sebab Allah kata nama Tuhan. Yang penting nama Allah ada. Jadi kalau kita sebut Allahu Akbar ke Allah Azam ke apa-apa pun boleh. Tapi tak, mazhab kita ialah mesti kena sebut takbir, dan takbir itu Allahu Akbar. Ini perbezaan pandangan. Tapi dari sudut tasawuf pula di sini, Allah kata, beruntunglah orang yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah, dan antara cara menyucikan diri iaitu dengan menyebut juga nama Allah Ta'ala. Sebut nama Allah Ta'ala. Dan itulah yang zikir la ilaha illallah atau Allah ke, maka juga termasuk. Fasalla, lepas tu dia juga solat. Solat maksudnya dia juga mengambil berat solat. Mengambil berat solat. Solat iaitu solat 5 waktu. Solat ialah solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Baik, sambung. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dan dia sebut nama Tuhannya, fasalla, lalu dia pun solat. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita tengok ayat-ayat sebelum ni, kan Allah bagi tahu saya dzakaru may yakhsha wa yatajannabul ashqa. Lepas tu Allah bagi tahu orang yang kafir dia akan masuk dalam neraka, dia akan tak hidup senang dalam neraka. Kemudian lepas tu Allah bagi tahu orang yang berjaya pula. Orang yang berjaya siapa? Orang yang mana menyucikan diri. Dalam tafsir disebutkan makna menyucikan diri di sini termasuk juga beriman kepada Allah Ta'ala. Masuk Islam, beriman. Jadi tazakka dengan makna menyucikan diri, tatahhar, menyucikan diri. Bagaimana dengan beriman? Lepas tu juga menyebut nama Allah dan juga mengambil berat solat. Jadi itu semua ialah urusan akhirat. Dan jadi orang kafir Mekah ni mereka tak terima perkara tersebut. Jadi kemudian Allah sambung, bal tu'thirunal hayatad dunya. Dia soalan bal ni, kenapa Allah datangkan bal? Bal ni Allah kata bahkan. Ialah maknanya nak bagi tahu mereka langsung tak hiraukan akhirat. Bal, sebelum ni kan Allah bagi tahu tentang akhirat, neraka. Kalau tak terima Quran, tolak Quran, makna masuk neraka. Kemudian Allah kata itu akhirat pun mereka tak ambil berat. Bahkan di sini itu Allah datangkan bahkan tu'thirunal hayatad dunya, mereka mengutamakan kehidupan dunia. Mengutamakan kehidupan dunia maknanya berbanding akhirat. Di sini dalam dari segi qiraat, di sini boleh baca dua cara. Kalau dari segi qiraat lah, kalau kita dalam Quran kita baca bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini qiraat yang kita biasa bacalah. Tapi ada satu qiraat iaitu qiraat Abi Amr, iaitu dibaca di sini bal yu'thiruna. Kalau yu'thiruna maknanya mereka mengutamakan kehidupan dunia. Yu'thiruna maknanya orang kafir yang tak beriman tadi itulah. Tapi kalau baca tu'thiruna macam kita baca, kan? Kita baca bal tu'thiruna kan? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini qiraat yang selain daripada qiraat Abu Ammar, baca dengan ta, tu'thiruna. Kalau baca tu'thiruna, iaitu terjemah dia bahkan kamu. Kalau yu'thiruna mereka, kalau tu'thiruna bahkan kamu. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia melebihi akhirat. Maknanya kamu utamakan dunia melebihi akhirat, berbanding akhirat. Bila Allah kata tunjuk ke kamu ni bukan kamu orang Islam, itu orang kafir tu. Sebab kadang-kadang dalam bahasa Arab ada kala mula Allah cerita mereka, lepas tu seolah Allah berbicara dengan mereka. Maknanya bahkan kamu wahai orang kafir, kamu mengutamakan kehidupan dunia berbanding akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat
Waw di sini dipanggil waw haliyah. Waw haliyah terjemah dia sedangkan. Sedangkan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan juga lebih kekal. Kan kamu nak dunia, tapi sedangkan akhirat itu, yang mana dekat akhirat tu ada syurga, kan, dan balasan yang baik. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Mana balasan di akhirat lebih baik dan juga kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini makna perkara ini. Perkara ini tu apa dia? Iaitu sebelum ni kan Allah bagi tahu kan, orang yang mana beriman Allah kata beruntung. Qad aflaha man tazakka tu di atas itu. Apa lagi Allah bagi tahu akhirat tu lebih baik. Jadi Allah kata semua perkara ini lafis suhufil ula, ada di dalam suhuf-suhuf yang dulu. Al-ula makna yang dulu. Semua ini ada terkandung dalam suhuf-suhuf yang dulu. Suhuf ni apa dia? Suhuf ni ialah dipanggil lembaran-lembaran. Anbiya alaihissalatu wassalam ada diberikan kitab dan ada juga diberikan suhuf. Selain daripada kitab juga diberikan suhuf. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya perkara ini ada diberitahu dalam suhuf-suhuf yang terdahulu yang diturunkan sebelum Quran. Suhuf-suhuf ni maksud suhuf-suhuf yang terdahulu yang diturunkan sebelum Quran. Suhuf siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Iaitu ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa alaihissalam. Suhuf Nabi Musa alaihissalam. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, suhuf yang terdahulu iaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ada terima suhuf daripada Allah Ta'ala. Bagi dia tak diberikan kitab, bagi dia diberikan suhuf. Suhuf ni dia maknanya kita kata macam lembaran-lembaran yang sedikit. Tapi pernah Nabi Ibrahim AS ada riwayat kata terima 80 suhuf. Ada juga kata kurang daripada itu. Ada kata Nabi Ibrahim terima 80 suhuf, ada kata kurang dari itu. Dalam tafsir jalan lain dibagi tahu yang suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ialah 10 suhuf. 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang Nabi tahu suhuf Nabi Musa itulah maksud dia Taurat. Suhuf Nabi Musa alaihissalam tahu Taurat. Tapi ada juga dalam setengah riwayat menyebutkan iaitu Nabi Musa alaihissalam Allah beri pada baginda dua. Satu Allah bagi suhuf dan juga Allah bagi Taurat. Taurat tu kitab. Taurat kitab. Yang kita wajib beriman kan 4 kitab kan? Kita wajib beriman 4 kitab. Taurat pada Nabi Musa Taurat Nabi Musa alaihissalam, Zabur Daud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam dan akhir Al-Quran. Ini kitab, kutub. Kitab yang Allah turunkan. Kitab yang Allah turunkan. Selain daripada itu Allah juga ada bagi pada para anbiya alaihissalatu wassalam suhuf. Suhuf ni Allah ada bagi pada Nabi Ibrahim. Allah juga ada bagi kepada Nabi Syed. Allah juga ada bagi pada Nabi Idris alaihissalam. Dan ada bilangan-bilangan dia tertentu. Tapi antara yang banyak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Allah berikan 80 suhuf. Dan dalam semua suhuf dan juga kitab-kitab disebutkan bahawa Allah ada bagi tahu tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat, dalam satu hadis ada disebutkan bahawa kesemua suhuf dan kitab yang sebelum ni semua Allah turunkan, kesemua dia punya kesimpulan. Arab panggil khulasah. Khulasah ni apa? Kita kata dia punya intipati dia. Semua suhuf yang terdahulu yang Allah turunkan. Sampailah juga kepada Quran. Semua ni dia punya khulasah dia atau kita kata intipatinya semua ada dalam surah Fatihah. Surah Fatihah tu ada. Yalah, tapi ini sebab itu kadang-kadang surah Fatihah ni kadang ulama buat tafsir surah Fatihah dia kadang tebal ni. Kadang tafsir surah Fatihah begitu tebal. Kerana sebenarnya surah Fatihah itu ialah khulasah, kesimpulan kepada Al-Quran dan juga ke semua suhuf Nabi yang terdahulu termasuk kitab yang terdahulu. Sebab itu dalam Yahudi Nasrani pun ada sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, juga Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah. Jadi Allah bagi tahu cerita tentang apa dia orang yang berjaya dengan beriman, yang akhirat tu lebih baik, itu Allah dah bagi tahu dalam suhuf yang terdahulu, iaitu dalam suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Seolah-olah macam Allah isyaratkan. Sebab orang kafir, yang Allah cerita ni orang kafir Mekah. Secara umum ayat ni Allah cerita pasal orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah kan mereka tak beriman dengan Quran. Tapi orang kafir Mekah ni dulu mereka juga ada berinteraksi dengan Yahudi. Yahudi ni ahli kitab.
Jadi Yahudi mereka banyak tahu tentang ilmu-ilmu para nabi yang terdahulu, ahli kitab. Jadi sebab itu seolah-olah Allah bagi tahu kalau korang tak percaya, korang boleh jumpa dengan Yahudi, tanya pada mereka bahawa ada tak kitab terdahulu cerita pasal akhirat. Cerita pasal akhirat dan pasal syurga neraka. Kalau korang tak percaya, kalau tanya kepada mereka, mereka juga akan beritahu dalam suhuf yang terdahulu, Nabi Ibrahim, dan juga bahkan di dalam kitab Taurat Nabi Musa AS ada diceritakan tentang apa dia, kisah-kisah yang kita, perkara yang kita telah sampaikan tadi tentang akhirat. Baik, cukup. Dia macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada orang tanya juga zaman Nabi ini maknanya kitab-kitab yang terdahulu tu adakah masih dipelihara kebenarannya? Wallah alam, mungkin juga lebih benar, tapi mungkin juga sebahagian dari selewengan tu wallah alam, mungkin ada juga berlaku. Tapi kalau zaman kita ni lebihlah teruk lagi, lebihlah dahsyat lagi telah diselewengkan. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kerana lebih hampir zaman dulu, maknanya kebanyakan sebahagian, kita boleh kata maknanya sebahagian besar tu ialah masih yang asli. Cuma mungkin sebahagian mereka dah mula ubah-ubah, dah mula mereka pesongkan daripada yang asal. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, beliau kan ada sepupu. Sepupu beliau nama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdul Manaf. Ini sepupu pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sepupu beliau ni alim besar dan juga ahli kitab. Jadi sepupu beliau, Khadijah radhiyallahu anha, dia alim ahli kitab dan dia baca Taurat. Dan dia juga, oleh kerana dia boleh bahasa Arab, Taurat dalam Ibrani, dalam bahasa Ibrani, jadi dia terjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab. Dia tulis Taurat dalam bahasa Arab. Sepupu Khadijah ni, dia alim ahli kitab. Ketika Nabi SAW disampaikan wahyu dalam Gua Hira, bahkan sebelum tu lagi pun, sebelum baginda disampaikan wahyu lagi, sepupu ni dah tua sangat. Mungkin dah 100 tahun lebih. Orang kata dah tua, dah memang dah, orang kata dah begitu, dah macam inilah. Tapi yalah, akal masih elok. Dan alim besar ahli kitab. Jadi dia ni tahu cerita pasal nabi-nabi yang terdahulu. Jadi sebelum Khadijah radhiyallahu anha kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi dah dengar, Khadijah dah dengar cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ada dengar cerita pasal Nabi pergi berniaga, dinaungi awan dan sebagainya. Jadi Khadijah dah cerita tu awal lagi kepada Waraqah ni. Waraqah ni sepupu dia. Jadi Waraqah dah beritahu awal bahawa memang apa yang berlaku pada lelaki ni, Muhammad ni, ini ialah tanda dia Nabi. Itu satu, maknanya sebelum kahwin. Lepas kahwin, lebih kurang 15 tahun lepas tu, Nabi SAW pun terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Bila terimakan wahyu dalam Gua Hira yang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga lepas tu nak bagi dia balik. Bila Nabi SAW cerita pada Khadijah, Khadijah cepat-cepat bawa Nabi jumpa dengan Waraqah. Cerita dengan Waraqah. Dan bila cerita pada Waraqah dengar dengan teliti. Lepas tu Waraqah bagi tahu, yang datang pada kau tu itulah Jibril, yang dulu datang pada Nabi Musa AS. Itu dia Jibril tu, yang dulu datang pada Musa AS. Dan Waraqah beriman pada Nabi SAW. Dia masuk Islam, dia beriman. Cuma lepas masuk Islam 1-2 hari lepas tu dia boleh meninggal dunia. Tapi Waraqah sendiri bagi tahu satu hari nanti orang Mekah ni bukan setakat mereka tolak dakwah kau, tapi satu tahap mereka akan usir engkau keluar dari kota Mekah. Mana sampai kau terpaksa keluar dari Mekah. Itu pun akan berlaku. Nabi bila dengar, Nabi terkejut. Nabi kata, awamu khriji yaum? Adakah mereka akan sanggup keluarkan aku daripada kota Mekah? Sebab waktu tu Nabi tahu orang Mekah punyalah sayang kepada Nabi luar biasa. Percaya pada Nabi. Tapi Nabi macam tak boleh percaya. Mereka akan buat macam tu pada Nabi SAW. Tapi dia beritahu awal, itu akan berlaku. Kau akan tengok benda tu berlaku. Dan dia janji dengan Nabi, dia kata, kalau aku sempat dengan masa kau buat dakwah tu, kau ditentang, aku akan bantu kau sungguh-sungguh. Dia pun beriman pada Nabi SAW, tapi lepas tu takdir Allah mendahului, lepas tu dia beriman saja, lepas tu dia meninggal dunia. Ni cerita pasal Waraqah. Saya sampaikan cerita Waraqah ni nak bagi tahu bahawa pada zaman Nabi SAW tu, mana ahli kitab yang ada, mereka membaca lagi kitab asal. Dan mereka tahu kebenaran Nabi SAW. Jadi kalau tanya kepada mereka, mereka boleh beritahu. Jadi dengan benar. Berbeza dengan apa yang zaman kita ini. Zaman kita dah banyak diubahkan. Baik, wallahualam. Baik, kita niat tadi tu, apa segala Quran yang kita baca, ayat yang kita baca, kita niatkan supaya Allah Ta'ala bantu saudara kita di Palestin dan juga di Gaza. Allah bantu bagi kemenangan daripada mereka dan Allah bebaskan Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi Zionis. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.